Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam program Adventures of Al-Quran yang dianjurkan oleh kami, kelas mengaji Pusat Pengajian Al-Quran Al-Badadi Seksyen 14 Petaling Jaya. Jadi untuk hari ini saya akan menerangkan sedikit ringkasan tentang surah At-Taubah. Jadi, surah At-Taubah adalah salah satu daripada surah Madaniyah, iaitu surah yang ke-9 di dalam Al-Quran. Dan istimewanya tentang surah At-Taubah ini, ia tidak dimulakan dengan Bismillah. Terdapat banyak pendapat kenapa tidak dimulakan dengan Bismillah. Antaranya kerana surah ini diturunkan semasa dan ketika perang. Jadi surah ini mengandungi 129 ayat. Ayat yang pertama hingga ke-92 dirangkumkan di dalam juz 10. Manakala ayat yang ke-93 hingga ke-129, ayat yang terakhir, dirangkumkan di dalam juz yang ke-11. At-Taubah, apa maknanya? At-Taubah maknanya pengampunan. Terdapat kisahnya pada penghujung surah ini. Jadi kita lihat dahulu pada permulaan surah ini. Selain dikenali sebagai surah At-Taubah, surah ini juga dikenali sebagai surah Barrah, iaitu pemutusan tanggungjawab, di mana terjadinya perbantalan perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Arab. Mereka telah mencabuli perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW. Secara tidak langsung perjanjian tersebut terbatal oleh Allah dan Rasulnya. Dan disebabkan perjanjian itu terbatal, mereka diberi tempoh 4 bulan untuk menerima Islam. 4 bulan ini dikenali sebagai bulan haram. Jadi disebabkan peristiwa ini, maka turunlah ayat yang ke-36. Allah menghuraikan bahawa bulan ada 12 bulan. Jadi dalam masa tempoh 4 bulan, jika mereka masih tidak menerima Islam, maka Allah telah menetapkan bahawa mereka akan diperangi dan dimusuhi. Peristiwa ini menunjukkan bahawa Allah menetapkan persedaran itu dibentuk dengan keimanan. Jika orang kafir ataupun musyrik Arab itu bertaubat, mana menerima Islam, melakukan perintah Allah iaitu seperti solat dan zakat, mereka adalah tergolong dalam golongan-golongan orang yang teguh imannya dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam, insya-Allah. Jadi, selain daripada itu, berkenaan dengan pembatalan perjanjian, pada ayat yang ke-24 diterangkan juga sifat-sifat orang yang fasik. Apa ciri-ciri orang fasik? Orang fasik ini adalah mereka yang mencintai hal dunia lebih daripada hal akhirat. Jiwa mereka tu lebih mencintai kepada kaum kerabat, harta benda, perniagaan dan lain-lain hal dunia. Jadi pada ayat yang ke-41 pula, saya bacakan. Ayatnya adalah Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa maknanya? Maknanya berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kamu pada jalan Allah. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Jadi Allah menyeru. Apa makna ayat ni? Ayat ni Allah menyeru manusia iaitu umat Islam untuk berjihad dengan gigih dan ikhlas walaupun berasa berat ataupun ringan. Telah saya maklumkan tadi bahawa kisah ini berkaitan dengan peperangan, jihad, berperang ke jalan Allah. Salah satunya berperang memerangi musuh Allah, musuh Islam. Jadi surah ini terkait dengan kisah sekumpulan sahabat Nabi SAW yang bertaubat atas kesalahan tidak menghadirkan diri menyertai perang Tabuk. Tabuk adalah nama tempat yang terletak di sempadan.
Okey, disebabkan perbuatan mereka tidak menghadiri perang Tabuk ini, mereka telah menyesali dan meminta taubat daripada Allah dan Allah mengampunkan mereka. Okey, wallahu a'lam insya-Allah. Jadi perang Tabuk terjadi pada tahun sekitar 9 Hijrah. Tercetusnya perang Tabuk ini apabila Rasulullah SAW menerima perkabaran bahawa tentera Rom akan menyerang Madinah. Jadi, lalu Rasulullah SAW menghantar tentera Islam ke sempadan tempatnya dinamakan Tabuk untuk menghalang kemarahan tentera Rom ini. Jadi, apabila Rasulullah menyeru sahabat-sahabat dan kaum Muslim untuk menyertai peperangan ini, ramai sahabat memberi alasan keadaan panas terik, jadi mereka ingin mengundurkan diri dari tidak menyertai peperangan Tabuk. Okay. Jadi pada ayat yang ke-91, Allah memberi kelonggaran kepada golongan tertentu untuk tidak menyertai peperangan. Okay. Ada yang Allah menyeru mereka untuk menyertai peperangan. Ada sebahagian mereka, Allah beri kelonggaran, tidak menyertai peperangan. Tidak menyertai peperangan contohnya adalah golongan-golongan orang tua ataupun sakit dan juga orang yang tidak memperolehi apa yang mereka infakkan. Contohnya orang miskin, dia ada sedikit harta tapi dia infakkan, dia tak mampu pergi berperang. Okey? Tapi dia infakkan apa yang dia ada untuk disedekahkan semasa peperangan, tapi balasannya mereka tak dapat ataupun mereka golongan yang tiada apa-apa untuk diinfakkan. Ini adalah golongan-golongan yang Allah beri kelonggaran untuk tidak menyertai peperangan. Okay. Dan di dalam surah At-Taubah ni juga Allah telah membuka pekung golongan munafik. Okay. Siapa itu golongan munafik? Munafik ini adalah mereka yang berpura-pura Islam pada zahirnya, tapi pada batinnya mereka adalah golongan kafir. Okay, pada ayat yang 64 hingga 79, antara ciri-ciri golongan munafik adalah mereka ini menyuruh untuk berbuat mungkar dan juga melarang untuk berbuat ma'ruf. Maknanya mereka menyuruh berbuat kejahatan, membuat kesesatan, tapi melarang orang berbuat kebaikan. Kemudian apabila diajak mereka, iaitu golongan-golongan munafik ini berperang, mereka enggan. Banyak alasan yang diberikan. Selain daripada itu, golongan munafik sering mukir janji, bakhil serta menentang kebenaran. Okay. Ada juga golongan munafik ini yang mencela orang-orang yang beriman. Okay. Apabila orang berbuat baik, dia mengata ataupun menghina orang tersebut. Dan kemudian pada ayat yang ke-84, Allah juga melarang kita orang Islam melaksanakan solat jenazah dan berdoa terhadap orang munafik kerana matinya orang munafik ini adalah dalam keadaan yang fasik, dalam keadaan yang sesat. Selain daripada itu, ayat yang ke-113, Allah juga melarang Nabi dan umat Islam memohon ampun bagi pihak orang kafir walaupun orang kafir itu keluarga kita sendiri, kerana orang kafir ini adalah penghuni neraka jahanam yang tetap. Okay. Selain daripada itu, ada golongan munafik, ada kisah tentang pengampunan pada perang Tabuk, okay, ada kisah tentang pembatalan perjanjian. Dalam surah At-Taubah ini juga diceritakan kisah zakat. Allah menetapkan penghasilan hasil ketutupan zakat, zakat dikenakan kepada orang Islam. Hasil ketutupannya itu Allah telah tetapkan, diagihkan kepada 8 golongan yang layak. Tidak boleh ditukar, golongan yang layak menerima zakat ni tidak boleh ditukar, telah ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah mensyiarkan orang Islam mengeluarkan zakat untuk apa? Ini adalah untuk kebaikan kita sendiri. Antaranya, kebaikannya adalah membersihkan diri daripada sifat bakhil. Kita manusia cenderung untuk mencintai harta. Jadi dengan kita berzakat, sebenarnya dapat mengikis sifat kebakhilan dan juga menyuburkan sifat-sifat kebaikan. Selain daripada itu, zakat sebenarnya boleh menambahkan harta mereka.
Disebabkan kerana kita nak bayar zakat, kita akan lebih berusaha, bekerja lebih keras untuk mencari duit bagi bahagian zakat yang akan kita tunaikan nanti. Dan di samping itu juga, di penghujung ayat surah At-Taubah ini juga ada satu kisah di mana kisah orang munafik membina masjid. Masjid ini dinamakan Masjid Dirar, yang mana masjid ini dibina bertujuan negatif, iaitu ingin memecah belahkan umat Islam. Lalu mereka memanggil Rasulullah SAW untuk merasmikan masjid tersebut dengan melaksanakan solat di situ. Tetapi Allah menurunkan ayat memaklumkan bahawa masjid tersebut bukanlah dibina dengan tujuan yang baik. Lalu apabila diturunkan ayat oleh Allah memberitahu Rasulullah bahawa masjid itu bukan diturunkan untuk tujuan yang baik, Rasulullah memerintahkan masjid itu dirobohkan, dimusnahkan supaya agama Islam kesuciannya terpelihara. Jadi itu sahaja untuk ringkasan surah At-Taubah. Kita berjumpa lagi dalam program Adventures of Al-Quran di lain kali, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.